Okay, salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita akan sambung kuliah kita. Okay, kali ini adalah tajuk regulator. Regulator merupakan blok keempat di dalam DC linear power supply dan tugasnya adalah untuk mengekalkan satu nilai voltan pada tahap yang tetap. Okay, maintain a constant voltage level. So terdapat banyak design untuk regulator dan kita hanya akan membincangkan tiga jenis sahaja. Okay, dan regulator ni ada yang direka bentuk untuk mengekalkan nilai AC dan juga mengekalkan nilai DC. So untuk regulator yang kita bincangkan adalah untuk mengekalkan nilai DC. Dan electronic voltage regulators are found in devices such as computer power supplies. Okay, di mana kalau kamu lihat pada PC dalam lab di Poly, okay, setiap komputer tu ada satu kotak hitam tu. Okay, itu adalah voltage regulator. Dia menstabilkan nilai-nilai voltan DC yang digunakan oleh micropump process dan juga komponen-komponen lain dalam komputer. Okay, ini adalah formula untuk peratusan regulation. Okay, yang ni jarang keluar dalam final. Okay, tapi kamu boleh lihat. So, kalau daripada segi percent regulation, okay, ada dua. Sama ada dikira daripada maximum dengan minimum, voltan maksimum dengan minimum, per dengan voltan maksimum, ataupun dari segi no load voltage bila tak disambungkan kepada beban. Dan tolak dengan VFL ni ialah untuk full load voltage, okay, bila ia disambungkan ke beban. Okay. Dan kita akan bincangkan tiga jenis litar voltage regulator. Yang pertama ialah Zener diode. Yang kedua adalah serial transistor voltage regulator. Dan yang terakhir sekali, voltage regulator integrated circuit. Okay, yang pertama kita lihat adalah Zener diode voltage regulator. Zener diodes will operate as a voltage regulator in reverse bias. Okay, kena ingat sifat Zener diode di mana ia berfungsi dalam semasa ia dipincang songsang, ia berfungsi di dalam zon pincang songsang. Okay, dan dalam zon pincang songsang ia akan mengekalkan nilai voltan walaupun arus meningkat dengan sangat tinggi. Okay, ingat kalau diode biasa kita sambungkan dalam litar. Okay, kalau dalam R kita akan sambungkan anode di sini dan cathode ke ground. Okay, ini dari sini ya. Okay, dan sini ialah RL. Ini kalau diode yang biasa. Okay, anode dengan cathode. Tapi bila disambungkan secara songsang di mana cathode dekat sini, anode di sini, okay, ia akan berfungsi secara reverse bias. So kalau untuk diode biasa, bila kita berfungsi dalam reverse bias macam ni, lama-lama ia akan rosak. Tapi Zener diode ni memang direka bentuk khas untuk berfungsi dalam keadaan pincang songsang. Okay, apa yang berlaku? Okay, kita kena lihat. Okay, kita kena lihat ciri Zener diode. Okay, semasa di dalam keadaan pincang songsang. Okay, bila arus meningkat, voltan, okay, VZ ni hampir constant. Okay, dia tidak berubah dengan banyak. Berbanding dengan dalam keadaan pincang depan. Okay, semasa arus naik, voltan pun juga akan naik. Dan dia akan naik dengan sangat tinggi selepas voltan pincang depan, iaitu antara 0.3 hingga 0.7. Kalau 0.7 untuk diode jenis silikon. 0.3 ialah untuk germanium. Okay. So, ciri ini ialah yang digunakan. Okay, ciri Zener diode ini ialah yang akan digunakan sebagai voltage regulator. Okay, iaitu apabila, okay, kita lihat balik kita, apabila voltan bertambah dengan arus bertambah dengan mendadak. Okay, sebelum dia sampai kepada RL ni, okay, ia akan DZ ni dia akan mengekalkan voltan tersebut pada satu nilai yang tetap.
Okay, jadi apa yang jatuh dekat RL, voltan yang jatuh dekat RL adalah sama dengan voltan yang jatuh di Zener diode. Okay, jadi kalau Zener diode boleh kekalkan voltan pada satu nilai yang tetap, okay, kita tengok balik kepada Zener breakdown region ni, kita lihat voltan tetap walaupun arus semakin meningkat. Okay, so kalau Zener diode dapat kekalkan voltan pada satu kadaran yang tetap, maka secara tidak langsung ia telah mengekalkan nilai voltan keluaran pada RL tu pada satu nilai yang tetap. Okay. So ini penerangannya. The voltage remains nearly constant even with large changes in current. Okay. Voltan akan kekal pada satu nilai yang constant walaupun terdapat perubahan besar dalam arus. As long as the Zener diode current remains between the breakdown current Isaac minimum and the maximum current rating. So dia juga ada satu nilai maximum current Isaac maximum, asalkan tak melepasi nilai itu, dia akan kekalkan nilai voltan tu pada satu kadaran yang tetap. Tapi ada terdapat satu masalah dalam Zener diode di mana ia akan menghasilkan hingar atau apa yang kita panggil sebagai electrical noise, dalam DC power supply, dan apa yang akan berlaku ialah dia menyebabkan voltan tu akan naik turun secara kecil-kecilan juga. Jadi kita boleh atasi masalah ini dengan letakkan satu large couple decoupling capacitor across the Zener output. So tadi dalam dita kita lihat balik dita kita. Kalau ia menghasilkan noise, maka kita letak satu kapasitor. Di sini. Dan kapasitor ni mestilah nilai yang besar. Apa yang kita panggil sebagai decoupling kapasitor. Gunanya untuk mengurangkan noise yang terhasil daripada Zener diode. So sebelum kita bincangkan jenis satu lagi, kita lihat voltage regulator yang paling banyak digunakan dalam lita, iaitu voltage regulator integrated circuit ataupun IC voltage regulator. Dan IC ni kita boleh kenal pasti ianya voltage regulator apabila nombornya ia beri series LM78. Lepas tu XX ni adalah 2 digit. Dua digit yang boleh berubah-ubah, dia punya banyak nilai. Dan biasanya kita boleh jumpa 7805, 7809, 7812, 7824. Semua mula dengan 78. Dua digit di belakang ni menandakan voltan output. 7805. 2 digit ni adalah untuk voltan outputnya. So kalau 7809 maksudnya voltan outputnya ialah 9 volt. Dan semua voltan-voltan ni adalah constant terhasil daripada IC tersebut. So kalau 7905 ini menandakan keluaran dia adalah negatif 5 volt DC. 7912 negatif 12 volt DC. Ingat 78 untuk nilai voltan positif, 79 untuk nilai voltan negatif. So cara sambungan dia pun simple sebab dia hanya ada 3 pin. So ini keluaran daripada filter kita. Kita sambungkan satu kapasitor sebelum ke IC. Tujuannya ialah untuk kurangkan ripple lagi. Dan pin 1 disambungkan kepada keluaran terus dari filter. Pin 2 sebagai voltage output kita. Dan pin 3 ke ground. Simple je. So bentuk IC ini adalah LM7805. 3 pin.
Dan untuk regulator jenis ketiga, ia dikenali sebagai series transistor voltage regulator. So, series transistor voltage regulator menggunakan kombinasi Zener diode bersama dengan satu transistor. Dan juga satu perintah R merentasi base dan kolektor kepada transistor Q1 ni. Okey, ingat ya, ini ialah base, kolektor dan emitter. Okay, so RL ni adalah untuk load atau output kita. Okay, jadi asas kepada operasi untuk series transistor voltage regulator ialah voltan pada VZ. Okay, voltan pada VZ adalah satu nilai yang constant. Okay, iaitu ia tak berubah. Okay. Dan apa yang akan berubah, okay, adalah VBE ni. Okay, VBE ni yang akan berubah. Dan dia berubah bergantung kepada perubahan dalam Vout. VZ tak akan berubah langsung. Okay, ia akan kekal. Kita lihat apa yang berlaku. Okay, berdasarkan kepada persamaan ini, okay, dan juga konsep bahawa VZ itu adalah satu nilai yang constant, voltan merentas ini adalah constant, okay, constant, maka yang berubah adalah bahagian ni, VBE, voltan antara base dengan emitter. Okay. Dan perubahan pada VBE pula bergantung kepada apa yang berlaku pada Vout. Okay, kita lihat untuk kes yang pertama, bila Vout menurun. Okay. Bila Vout menurun, okay, sekarang ni Vout kurang, VZ tu tetap. Okay, kita lihat apa berlaku pada VBE. Okay, bila Vout turun sehingga kurang daripada VZ, okay, so Vout menjadi kurang daripada VZ, ia akan menyebabkan VBE meningkat. Okay, voltan antara base dengan emitter meningkat kerana formula ni dia perlu sama. Okay, jika satu berubah di sini, yang satu lagi akan meningkat. Okay, so kalau kita ubah formula ni, kita akan dapat jadikan VBE sebagai tajuk. Kita akan dapat ianya sama dengan VZ tolak dengan Vout. Okay, so VZ satu nilai yang tetap, Vout semakin berkurangan. Okay, jadi kita akan dapat VBE ni, okay, akan meningkat nilai positifnya. Sebab bila tolak, lepas tu ia juga berkurangan, contohnya tolak 12 volt. Okay, kalau tolak-tolak kita akan dapat VZ tambah 12 volt. Jadi VBE akan meningkat. Okay, so bila VBE meningkat, ia akan membenarkan lebih banyak arus. Okay, arus lalu daripada kolektor kepada emitter transistor dan dihantar ke load, kemudian Vout akan ditingkatkan. Okay, so bila Vout ditingkatkan, nanti dia akan stabil balik. Okay, so itu fungsinya. Okay, kita lihat apa berlaku apabila Vout meningkat. Apabila Vout meningkat, Vout akan menjadi lebih besar daripada VZ. Dan ini akan menyebabkan VBE berkurangan. Bila berkurangan, okay, sehingga kadang-kadang dia boleh jadi sampai kosong, ia menyebabkan arus dekat sini sikit. Arus yang mengalir daripada kolektor ke emitter transistor berkurangan. Sehingga akhirnya boleh jadi sifar juga. Okay. Jadi bila berkurangan, tiada kejatuhan voltan berlaku di bahagian RL. Okay. So bila voltan tak jatuh di RL, kemudian ia akan mengurangkan nilai Vout tadi.
Okay, itu adalah cara bagaimana series transistor voltage regulator berfungsi. Ia lebih kompleks berbanding dengan Zener diode regulator dan juga IC 7805 dan sebagainya. Okay. Okay, ini adalah penerangannya. Kamu boleh baca sendiri. So, ia ada kaitan dengan arus antara kolektor kepada emitter dan juga voltan di antara base dan emitter. Okay. Komponen terakhir dalam DC, linear DC voltage power supply adalah voltage divider circuit. Okay. Voltage divider tujuannya adalah untuk membekalkan voltan atau bahagi voltan kepada pelbagai nilai-nilai. Okay, kalau kita tengok power supply yang kita bina, dia tak akan ada satu nilai saja. Dia boleh terdiri daripada banyak nilai. Dan voltage divider ni merupakan satu litar yang ringkas, boleh terdiri daripada rintangan-rintangan. Okay, so a simple example of voltage divider consists of two resistors in series or a potentiometer. Potentiometer adalah perintang boleh laras. Okay, so kita akan lihat macam mana dia boleh divide kan voltage. So dalam keadaan, okay, kita lihat untuk figure yang di sini. Okay, biasanya kalau ini adalah formula untuk elektronik, okay, voltan V out diukur pada kejatuhan voltan di Z2. Okay, jadi V out sama dengan Z2 bahagi Z2 tambah dengan Z1. Kerana untuk input ni dia adalah sini, dua-dua perintang. Okay, jadi V out adalah Z2, apa yang jatuh di Z2 bahagi dengan jumlah galangan Z1 tambah dengan Z2. So kalau kita gunakan R perintang, maka kita akan dapat V out kita adalah voltan yang jatuh merentasi R2 bahagi dengan R1 tambah R2 darab dengan V in. Okay. So contohnya, kalau kita ada V in kita ialah 9 volt. Okay. Maka dan juga R2 diberi sebagai 1K, R1 ialah 3K. Okay, so kita masukkan 1K bahagi dengan 1K tambah 3K kali 9 volt. Maka kita akan dapat 1/4 kali dengan 9. Okay, 9/4 volt. Dan kita akan dapat 2 berapa? 25 volt. Okay. So, voltan. Jadi, kalau kita nak dapat nilai voltan yang tertentu, kita kirakan apakah nilai perintang yang sesuai kita letakkan di bahagian litar pembahagi voltan ni. Okay. Akhir sekali dalam bab yang pertama ni ialah biasanya dalam soalan final, okay, kita kena bina satu DC power supply menggunakan jenis-jenis litar yang telah dibincangkan. Contohnya, figure 120 shows a schematic diagram of a simple power supply unit which includes full wave rectifier, pi filter and Zener diode voltage regulator. Bermula dengan transformer, okay, blok yang pertama. So, full wave rectifier terdiri daripada 2 diode. Okay, ini ialah full wave rectifier. Dia tak kata bridge, dia tak kata half wave. Kemudian pi filter. Ini bahagian filter. Ini blok yang kedua. Ini blok yang ketiga, filter kita dalam binaan pi filter. Dan kemudian diminta Zener diode voltage regulator. So, ini adalah Zener diode voltage regulator. Okay, so kat sini kalau nak lukiskan litar voltage divider, okay, kita boleh tambah R2, R1. So, ini adalah V out kita.
untuk voltage divider. So itu adalah blok yang ke-5. Okey. So yang ni anda dikehendaki lukiskan satu linear power supply circuit. Okay, linear DC power supply circuit. Draw a schematic diagram of a simple power supply unit which includes a center tap transformer, bridge rectifier, C filter and LM7805 regulator. So kamu kena bina lita tu berdasarkan apa yang diminta. Okay, so center tap transformer kita boleh buat daripada AC, okay. Kemudian apa ni? Ini adalah bridge rectifier. So kena ingat bentuk bridge rectifier macam mana. Okay. Lukiskan dulu diamond kalau tak ingat bentuk diodnya. Kemudian dari sini, okay, dari sini masuk kepada C filter. So C filter kita cuma perlukan satu C filter. Okay, LM7805. Okay, sebelum masuk kepada IC kita perlukan satu lagi kapasitor 7805. Okay, satu ke ground. 1, 2, 3. Dan satu lagi kapasitor C3. Okay, so ini adalah blok pertama, blok kedua, blok ketiga, blok keempat dan akhirnya voltage divider kita. Okay. Dan untuk bridge rectifier, sorry saya pun kena refer. Okay. Okay. So bridge rectifier. Okay. So kita lihat lita ni. Ini adalah lita berdasarkan soalan yang diberi. Okay. So kalau dilukis dengan lebih elok, ini yang kita dapat. Okay. So kebiasaan untuk final memang kamu dikehendaki lukiskan linear power supply circuit dan dia akan bagi senarai apa jenis komponen yang diperlukan. So kalau dia minta serial transistor voltage regulator, maka kena lukislah komponen yang sewajarnya. Okay, so itu adalah yang terakhir untuk bab yang pertama.